الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, sekali lagi kita dapat duduk untuk meneruskan perbincangan kita berhubung dengan larangan-larangan yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan yang akan kita bincang pada malam ini, insya-Allah, barangkali sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar perbincangan dan perbahasan di kalangan ulama tentang isu yang akan kita bincang atau kita kongsi pada malam ini. Walau bagaimanapun, mungkin dia boleh memberikan info baru, maklumat baru, barangkali boleh jadi dia menjadi suatu ingatan semula. Jika pernah kita dengar, dia boleh menjadi seperti ulang kaji untuk kita mengingati semula perbincangan berkaitan dengan tajuk yang akan kita bincang pada malam ini. Larangan yang kita pilih pada malam ini untuk kita sama-sama melihat pandangan-pandangan di kalangan ulama, iaitu larangan wanita bermusafir atau melakukan perjalanan. Dalam istilah Arabnya safar, dalam istilah Englishnya travel. Melayu ni dia kita panggil apa? Berjalan jauh lah. Mungkin perjalanan itu untuk kerja, menuntut ilmu, melancong. Sebab ada juga di kalangan kita ni ada trend wanita bermusafir seorang diri, solo travel. Wanita sekarang ni bukan lagu wanita dahulu. Mereka sudah ada sikap berdikari. Mereka tidak lagi bergantung kepada lelaki. Jadi mereka dah pergi travel satu dunia, melancong seluruh dunia, dengan hanya seorang diri. Jadi mungkin tajuk-tajuk yang seperti ini kita perlu melihat bagaimana Islam meletakkan hukum bagi wanita bermusafir secara seorang diri tanpa ditemani oleh mahram. Apa hukum dia? Boleh tak dia pergi seorang-seorang tanpa ada suami ataupun ayah, ataupun mungkin abang dia, adik lelaki dia, kan? Mahram yang dia tak boleh kahwin lah, kan? Dia kata saya ditemani oleh lelaki. Siapa? Tunang saya. Tak boleh lah. Sebab itu kita kata mahram. Saya bermusafir ditemani oleh lelaki. Lelaki itu mesti status dia mahram. Lelaki yang haram dikahwini selama-lamanya. Musafir dengan abang ipar boleh tak?
Tak ada siapa nak teman. Laki dia tak ada. Dia perempuan. Dengan abang ipar boleh? Dia tak abang ipar jadi mahram kan? Orang pernah tanya Nabi kan, hadis yang kita pernah dengar kan. Nabi kata tak boleh lelaki ajnabi. Ajnabi ni lelaki asing. Ajnabi ni lelaki asing lah, lelaki yang bukan mahram lah, luar. Boleh tak lelaki asing masuk ke dalam rumah? Nabi kata tak boleh. Tak boleh seorang wanita benarkan lelaki masuk ke dalam rumah tanpa ada mahram. Kemudian orang tanya, kalau yang nak masuk tu ipar, adik ipar, abang ipar kan? Kita perempuan, suami tak ada di rumah, mari abang kepada kakak, suami kakak kita, abang ipar kita, dia tu suami kakak kita, ataupun dia tu adik ipar kita, suami pada adik kita, boleh tak dia masuk berdua-duaan dengan kita tanpa ada suami? Nabi kata alhamu maut. Nabi kata alhamu maut. Ipar itu adalah kematian. Nabi kata ipar ni adalah kematian, maut. Lebih, maksudnya lebih bahaya, lebih sensitif, lebih buruk keadaannya apabila kita berurusan dengan ipar ni. Sebab itu Nabi kata alhamu maut. Sebab orang luar asing ni, akses dia kepada kita agak ketat. Orang luar asing ni, dia nak masuk ke dalam rumah kita, dia nak dekat dengan kita agak sukar. Tapi kalau ipar, kita tak akan rasa benda tu berat sangat, kita tak akan rasa benda tu bahaya kan. Tapi itulah yang akan menjadi bahaya. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, di kalangan orang Islam kita ni, orang Melayu kita ni, dia ambil ringan tentang ikhtilat, pergaulan sesama sepupu. Sepupu ni kan, anak pada kakak adik dengan sepupu ni boleh kahwin ke tidak? Sepupu dengan sepupu boleh kahwin ke tak? Boleh menikah tak? Dia tengok-tengok sepupu dia cantik, dia geram, ih aku nak ambil hang buat bini, boleh tak? Dia abang kat pak menakan dia kan. Sepupu ni maksud dia apa? Sepupu lah. Dia abang dia kata saya nak menikah. Kadang-kadang kita rasa macam sepupu ni dia macam hukum adik-beradik. Tak. Adik-beradik dalam istilah kita ni abang, adik, kakak, yang tu tak apalah kan. Kadang-kadang sepupu bersalaman, bersentuhan, bertepuk tampak, berdua-duaan, tak boleh. Kerana mereka itu bukan mahram. Tapi oleh kerana kesedaran agama, kesedaran tentang hukum hakam ni agak longgar, istilah yang saya gunakan agak longgar dalam masyarakat kita, menyebabkan dia tak rasa benda tu salah kan. Dia tak rasa bergaul mesra dengan sepupu, bertepuk, bertampak, bersalam, berpeluk, bercium, cium pipi, bertepuk, bertampak, menari, bergolek sakan dengan sepupu-sepupu ni tak boleh. Benda tu tak boleh. Agama tak bagi, haram.
Kerana dia bukan mahram, dia boleh kahwin dengan kita. Tak halal untuk bersentuhan tu. Ini tolong kita orang-orang Islam yang belajar, yang mengaji ni, tolong ambil berat sikit soal ini supaya keluarga kita terpelihara daripada yang dikatakan dengan fitnah ataupun perkara yang dilarang dalam agama. Baik tuan-tuan, saya sambung balik. So isu yang kita nak bincang pada malam ini ialah isu apa? Isu larangan wanita untuk dia bermusafir, dia melakukan suatu perjalanan yang jauh tanpa ditemani oleh mahram. Tanpa ditemani oleh mahram. Kan? Tuan-tuan kena beza. Kita selalu sebut istilah muhrim. Janganlah sebut muhrim. Muhrim tu orang yang ahrama yuhrimu. Muhrim tu orang yang dalam ihram. Muhrim tu ahrama yuhrimu, orang yang dalam ihram. Mahram orang yang haram dikahwini. Dia beza. Dia muhrim saya, nampak sangat dia tak faham. Nampak sangat dia tak reti. Kan? Ini abang saya, dia mahram saya. Betul penggunaan itu. Tepat istilah itu. Itu kita kena faham. Jadi saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Siapa yang bersama dengan anda? Siapa yang akan menemani perjalanan ini? Abang kandung saya. Dia mahram saya. Okey. Siapa nak temani? Tak ada siapa. Boleh ke tak? Yang tu kita nak bincang. Saya tak kata tak boleh. Itu yang kita nak bincang. Baik. Okey, kita bincang tengok. Di antara dalil, nanti kita sebut di antara dalil para ulama tentang isu larangan wanita bermusafir tanpa mahram ni. Mari kita tengok yang pertama dalil tu. Saya baca dalil dia dulu. Dalil ni artinya apa? Sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis tentang larangan tersebut. Daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil yang pertama, la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Jangan ataupun tidak boleh seseorang wanita itu bermusafir. Nabi kata la tusafir. Tak boleh satu orang wanita itu bermusafir. Al-mar'ah. Nabi kata tak boleh satu orang wanita itu bermusafir. Illa, kecuali kalau dia nak pergi dalam musafir itu ma'a, bersama dengannya dhi mahram, mahram dia. Nabi kata tak boleh musafir satu wanita melainkan dengan ditemani oleh mahram dia. Itu dalil yang pertama. Kemudian Nabi sambung, wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidak boleh mana-mana lelaki masuk ke dalam rumah seorang wanita. Tak boleh. Satu orang laki-laki mari ke rumah kita, tak boleh masuk. Kecuali kata Nabi, wa ma'aha mahram, kecuali ada mahram. Kecuali ada mahram. Kawan anak kita lelaki, dia nak mari belajar di rumah kita, kita sebagai bapa tu kena duduk teman sama. Kalau lah kata dia nak buat study group ke apa ke, dia kata sat lagi kawan dia nak mari, kawan dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Kita duduk sama, duduk tunggu tu, tengok. Sebab dia tak boleh masuk melainkan ada mahram. La yakhluwanna ar-rajul. Tak boleh seorang lelaki berdua-duaan khalwah illa, kecuali dengan wanita tu, kecuali wanita itu ditemani dengan mahram. Kan? Okey. Kemudian satu orang sahabat dia dengar hadis ni, dia tanya Nabi. Nabi kata tak boleh musafir
wanita tak boleh musafir kecuali ada mahram. Tak boleh mana-mana lelaki masuk ke dalam rumah wanita melainkan ada ditemani oleh mahram wanita tersebut. Satu orang laki-laki kata, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jayshin kadha wa kadha wa imraati turidul hajj." Faqala ukhruj ma'aha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku ini seorang suami ingin keluar untuk tujuan berperang. Jaish kada wa kada, ada tujuan, misi lain. Wa imraati turidul hajj, sedangkan isteriku hendak pergi menunaikan haji. Isteri aku nak pergi haji, aku tak boleh, aku nak keluar, ada misi lain. Apa pandangan kau ya Rasulullah?" Nabi kata, "Ukhruj ma'aha." Kau batalkan urusan engkau, keluar bersama-sama dengan isteri engkau pergi haji. Nabi kata, "Ukhruj." Keluar, pergi, teman dia. "Ma'aha." Kau keluar, kau teman dia, buat haji sama dengan dia. Pergi. Yang nak pergi perang, yang nak pergi misi apa-apa tu, cancel. Kau tidak, isteri kau tak boleh pergi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Very clear. Nabi suruh dia batalkan haji, Nabi suruh dia batalkan niat dia nak pergi perang tu, suruh teman isteri dia. Itu yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi dalam Bukhari dan Muslim hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi daripada siapa? Hadis yang pertama daripada siapa tuan-tuan? Abdullah ibn Abbas. Hadis yang kedua ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, riwayat Muslim. Kita dah tahu rawi dia siapa, ada dalam kitab mana, Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, baru jelas kedudukan dia. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir safaran yakunu thalathata ayyam fasa'ida illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahrami minha. Hadis Muslim. Tidak halal, la yahil, tak halal maksud dia apa? Haram lah, bukan makruh kot. Tak halal, tak halal ni bukan makna tak boleh makan, cuma tak apa elok nak makan. Tak halal, tak halal lah, haram lah kan. Okay? Tidak halal, tidak halal seorang wanita, tak boleh kan? Tak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi kata tak boleh satu orang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mukminah. Kalau lelaki mukmin, kalau perempuan mukminah, kalau ramai mukminun, kalau perempuan mukminat. Kan? Jadi tak boleh wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat an tusafir safaran yakunu thalathata ayyam, dia melakukan suatu musafir 3 hari ataupun lebih. Sebab itu sebahagian ulama kata musafir tu 3 hari. Kan? Musafir tu 3 hari. Pasal hadis ni dia sebut thalathata ayyam, 3 hari. Tak boleh mana-mana wanita musafir 3 hari ke atas. Kalau 3 hari tak boleh, 4 hari lagi tak boleh, 5 lagi tak boleh lah. Kecuali kalau dia nak pergi juga, ma'aha, dengan dia tu kena ada siapa? Abuha, bapak dia. Kalau tak ada bapak dia, awibnuha, anak dia. Anak dia yang dah baligh. Ini dia bawa anak dia umur 2 tahun.
Umur setahun. Dia kata saya ada mahram. Mana? Ni saya duk dukung. Merah lagi mahram pun. Kan? Yang dah baligh. Yang dah baligh. Kan? Kena jelaslah. Kan? Kalau tak ada bapak dia, Nabi kata abuha atau ibnuha, anaknya, au zaujuha atau suaminya, au akhuha atau saudaranya, yakni abang dia yang lelaki atau adik dia yang lelaki, akhun. Kalau perempuan nanti kita bincang. Pasal dia sebut akhun, saudara lelaki dia. Au dhu mahramin minha, ataupun mana-mana mahram dia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang ketiga, yang ketiga, Nabi SAW sebut, Nabi kata, hadis Abu Hurairah, nombor 1 Abdullah ibnu Abbas, nombor 2 Abu Sa'id Al-Khudri, nombor 3 Abu Hurairah. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahramin 'alayha. Tidak boleh mana-mana wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dia bermusafir sehari semalam. Perjalanan tu sehari semalam, kecuali bersama dengannya, kecuali dia ditemani ada di dalam musafir itu zi mahramin 'alaiha, mahramnya. Nampak? Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat juga daripada Abu Hurairah, la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'a rajulun dhu hurmatin minha. Tidak boleh seorang wanita muslimah bermusafir jauh perjalanannya sehari semalam, kecuali di dalam perjalanan itu dia mempunyai seorang lelaki, yang mana lelaki itu adalah mahramnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita tengok pula tuan-tuan, hadis-hadis yang lain samalah. Kalau saya nak baca pun mempunyai makna yang sama. Jadi jelas kepada kita, di atas hadis-hadis tadilah keluarnya qaul, pendapat yang mengatakan tak boleh wanita bermusafir, haram. Larangan itu merujuk kepada haram. Tak boleh wanita bermusafir kecuali ditemani oleh mahram. Itu ialah hukum asal dan pandangan yang pertama berhubung dengan isu ini. Kenapa dia jatuh tak boleh, dia jatuh haram? Tuan-tuan dah dengar hujah-hujah yang kita baca tadi. Baik, walau bagaimanapun tuan-tuan hadirin mukminin, hadis ini telah menimbulkan perbincangan di kalangan para ulama tentang beberapa isu yang boleh kita ambil dan kita jadikan sebagai pedoman. Okey. Hukum asal seperti yang saya sebut tadi, hukum asal, asalnya wanita bermusafir seorang diri adalah haram dan berdosa, kecualilah musafir itu ditemani oleh mahram. Kalau dia keluar seorang diri, dia musafir, walaupun perjalanan dia itu perjalanan yang tidak maksiat, dia nak pergi mana? Dia nak pergi haji umpamanya, atau dia nak pergi mana? Dia nak pergi ziarah keluarga dia ke, di mana ke, menuntut ilmu ke, kerja ke. Bila dia musafir saja tak ada mahram, asalnya dia berdosa. Dia telah langgar larangan Nabi tadi yang kita baca, Abdullah ibn Abbas, kita baca Abu Hurairah, kita baca Abdullah ibn Umar, kan? Iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Tak boleh, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, okey. Walau bagaimanapun para ulama berbeza pendapat di dalam memahami larangan ini kepada beberapa isu.
Asalnya tak boleh lah. Tapi kemudian para ulama dia rincikan, dia bincang pula, dia ada beberapa isu. Yang pertama isu apa? Isu sebab Nabi larang, atau kita boleh sebut dalam istilahnya illah. Sebab apa Nabi larang? Tuan-tuan, Nabi tak habaq sebab. Nabi kata tak boleh. Ulama bincang tak boleh tu kerana apa? Yang tu kita panggil illah. Sebab apa Nabi larang? Walaupun illah dengan sebab ni dia ada beza, tapi saya nak bagi tuan-tuan dapat maksud dia, kita kata sama lah. Tuan-tuan akan tanya, pasal apa ustaz Nabi tak bagi? Soalan itu kalau saya nak jawab, saya tak boleh jawab dalam satu jawapan, kerana ulama berbeza dalam memberikan jawapan kenapa. Sebahagian ulama dia kata Nabi larang itu kerana sifat wanita itu yang memang dhaif, lemah. Pasal apa Nabi tak bagi orang perempuan tapi Nabi bagi orang lelaki-lelaki? Pasal sifat mereka tak sama. Selalu yang tuan-tuan dengar yang kena rogol ni siapa? Walaupun ada juga lelaki kena rogol, ada. Bukan tak ada. Lelaki-lelaki yang segak kena rogol. Ni macam kita tak segak macam saya ni, bukanlah tak segak, korang segak ni tak ada lah orang nak rogol. Macam tuan-tuan yang comel-comel ni, jaga-jaga juga, jangan jalan kelam-kelam, takut juga orang tangkap tekam ni tuan-tuan ni kan. Yang kita dengar orang kena rogol apa semua ni, kena cabul ni, laki-laki perempuan. Pergi tuan-tuan pergi balai polis tanya, siapa yang kerak kena rogol? Mengikut laporan balai polis Arau ni, kalau belah Arau ni laki banyak kena rogol. Oh bahaya, lelaki Arau kena hati-hati. Kalau main masjid pun kena main awal. Takut orang rogol. Jadi sifat wanita itu. Jadi kalau di atas sifat wanita tu, maka sampai bila-bila lah orang perempuan tak boleh pergi mana, kena ada mahram. Pasal apa? Perempuan dulu dengan perempuan lah lemah kan. Memang mereka tabiatnya mereka kelompok yang perlu dilindungi. Pasal dia larang tu, pasal perempuan tu tak boleh pergi mana-mana, bahaya. Okey. Ada di kalangan fuqaha yang sebut kata Nabi larang ni di atas sebab apa? Tuan-tuan, apa? Kita pergi duk bincang buat apa ustaz, pasal apa ni? Pasal apa kita bincang? Pasal di atas sebab inilah maka lahirnya hukum yang berbeza. Okey, saya bagi contoh. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi larang sahabat salat asar? Ni saya nak cerita macam mana orang boleh berbeza kerana nak menentukan sebab apa tak boleh. Sekarang ni kita dah tahu kata tak boleh, tapi sebab apa tak boleh? Sebab bila kita tahu sebab apa tak boleh, dia akan jadi boleh bila sebab tu tak ada. Dapat? Okey. Saya bagi contoh. Nabi larang sahabat, Nabi kata la yusalliyanna. Nabi kata kat sahabat-sahabat ni semua jangan salat asar melainkan hampa sampai di Bani Quraizah. Ni Bani Quraizah ni Yahudi, nak pergi perang ni. Nabi kata hampa jangan sembahyang asar kecuali hampa sampai di sana. Ni hadis ni masyhur. Hadis ni memang ulama akan baca bila bincang tentang perbezaan pahaman ni. Jadi semua dengar apa arahan Nabi? Jangan salat, la yusalliyanna, jangan sembahyang. Nabi kata apa? Jangan sembahyang. Hang dengar apa? Jangan sembahyang. Hang dengar apa? Jangan sembahyang. Okey, clear. Jalan. Dalam perjalanan nak pi ke kampung Bani Quraizah tu, asar masuk asar. Nabi kata apa tadi? Jangan sembahyang. Macam inilah, jangan musafir. Elok-elok masuk saja asar,
terus pecah pada dua mazhab. Ada dua mazhab lah masa tu. Mazhab yang pertama, mazhab ni apa? Mazhab ni artinya mazhab daripada perkataan zahaba. Mazhab ni tempat pergi, maksudnya pandangan tu, pendapat tu mazhab. Orang putih kata school of thought, pemikiran tu kan mazhab. Mazhab pertama kata semayang. Depa pun semayang. Mazhab kedua tak semayang. Mazhab pertama yang semayang tu kata apa? Nabi bukan tak bagi semayang. Nabi kata jangan semayang. Maksud Nabi suruh kita berjalan cepat, suruh kita sampai cepat, supaya bila kita sampai sana kita boleh semayang asar awal. Nabi suruh kata jangan semayang asar, sampai sana baru semayang. Maksud Nabi jalan bagi cepat. Depa faham lagu tu. Tapi dah semayang, dah masuk waktu, kita semayang lah dulu. Depa semayang. Depa faham apa? Depa faham Nabi bukan larang. Nabi sebut tu nak bagi tahu suruh cepat. Depa faham maksud lain. Depa faham Nabi maksudkan lain. Okey, tak apalah, depa semayang. Yang satu pihak lagi kata apa? Yang satu pihak lagi kata, Nabi kata jangan semayang sana, semayang sana lah. Dia faham zahir. Nabi kata apa tadi? Jangan semayang. Bila Nabi suruh semayang? Di sana. Kita semayang sana. Baliklah dua-dua tu dah selesai, balik mai. Sampailah berita ni pada Nabi SAW. Mereka ni grup mana? Mereka ni mayang. Masuk waktu mayang. Tak dan sampai sana, mereka mayang dah tengah jalan. Yang ni pergi semayang sana. Dekat nak maghrib lah. Nabi tak kata apa. Yang semayang di tengah jalan pun Nabi tak kata apa. Macam Nabi setuju okey. Yang pergi mayang di sana, yang pegang kata jangan mayang sana pun Nabi kata okey. Menunjukkan bahawa Nabi meraihkan perbezaan fahaman tu. Tak ada masalah ha? Yang satu dia melihat maksud Nabi yang tersirat. Yang satu lagi dia tak fikir dah tersirat tu. Dia fikir Nabi tak pergi, cukup. Jadi tuan-tuan, ini antara punca. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ada pandangan kata boleh, ada pandangan kata tak boleh, ada pandangan dalil kata tak boleh. Kata dia bawa keluar pendapat, dia kata boleh. Pasal apa? Pasal dia melihat kepada maksud larangan tu. Pasal apa? Illah larangan tu, sebab larangan tu. Saya nak bawa ni lah. Dapat? Okey. Jadi tuan-tuan, sebahagian ulama dia kata apa? Dia kata larangan Nabi tak bagi musafir itu konteks zaman tu. Sebab itu kadang-kadang kita akan jumpa berubahnya hukum ni kerana berubahnya apa? Masa dan keadaan. Dulu lain, sekarang lain. Hukum berubah, tuan-tuan. Hukum berubah. Kerana apa? Kerana telah berubah masa dan keadaan. Jadi pendapat yang kedua ni, pandangan yang kedua dia kata apa? Dia kata dulu benar Nabi larang kerana keselamatan, keadaan, suasana pada masa itu berbahaya. Dulu mana ada jalan highway yang macam kita ni. Dulu mana ada pengangkutan yang canggih macam kita ni. Dulu dalam keadaan jalan sorang-sorang, kelam-kelam kan. Lepas tu dulu tuan-tuan tahu lah, bahaya dengan penyamun apa. Lah pun ada penyamun, tapi dalam keadaan lah nak banding dulu kan. Kita tak payah banding zaman Nabi, banding zaman sebelum merdeka dengan zaman lah kan. Nampak? Okey. Baik. So pandangan yang kedua dia kata apa? Sebab Nabi larang tu dah tak ada. Ataupun sebab Nabi larang tu macam apa kata? Kita dah boleh elak. Maksudnya kalau wanita tu boleh musafir dalam keadaan selamat, perjalanan itu selamat, kenderaan itu selamat, dan dia pergi di atas hajat yang perlu, maka larangan ini sudah tidak kena pada dia.
Dia naik apa haji? Kapal terbang. Dia naik kapal terbang. Kapal terbang tuan-tuan tahulah kapal terbang macam mana keadaan kapal terbang. Ha? Pramugari kiri kanan lah segala mereka kapal terbang. Kan? Dalam keadaan orang kiri kanan apa semua, keadaan selamat macam tu, dan dia terbang walaupun perjalanan jauh tapi sampai di sana terkawal. Jadi terkawal. Okey, nampak? Saya baca sikit apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Dia kata hukum asal yang ditetapkan oleh syariat. Dia kata, ni kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa dia, dia kata hukum asal yang ditetapkan oleh syariat adalah tidak boleh seorang wanita melakukan musafir seorang diri. Safar itu mestilah ada bersama dengannya suami ataupun mahram. Sekiranya dia tidak boleh mendapatkan mahram untuk melakukan safar itu, maka dia tiada masalah untuk melakukan safar bersama dengan beberapa wanita yang thiqah. Atau nampak? Dia kata pertama ada wanita yang boleh dipercayai, ada kawan. Maksudnya kalau ada kawan boleh selamat jugalah. Kan? Kalau tak ada kawan bahaya. Ada kawan. Wanita pun tak apa. Grup wanita yang boleh dipercayai. Dia kata laki dia, abang saya nak pergi Penang. Hang nak pergi dengan siapa? Aku tak boleh teman hang. Aku ada kerja. Tak apa, kami ada grup satu kereta 4-5 orang. Dia pun naik kereta nak pergi Penang. Nak pergi tengok mak kilau. Contoh. Laki tak mau. Pergi. Boleh ada apa pergi? Kan? Contoh. Dia kata, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, dalam keadaan ditemani oleh beberapa wanita yang thiqah. Thiqah ni trusted. Yang boleh dipercayai lah. Kan? Ataupun perjalanan itu aman. Tengok, dia kata perjalanan itu selamat, secure, aman. Dan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi lagi, terutamanya pada zaman kita sekarang ini, yang mana sistem pengangkutan menghimpunkan ramai manusia. Jadi perempuan itu tidaklah melakukan safar bersendirian dalam mana-mana keadaan. Wanita itu dapat melakukan musafir dengan penuh ketenangan. Dia kata dulu naik unta seorang-seorang, dulu berjalan kaki seorang-seorang, lah ramai-ramai, ramai. Ya, dia kata benda itu berbezalah apabila berdasarkan keadaan dan suasana. Di samping itu juga tuan-tuan, ada hadis yang Nabi SAW mengisyaratkan tentang akan bermusafirnya wanita seorang diri. Ada hadis yang Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Bukhari, dia tengok Adi kata yang mana Nabi SAW bagi tahu akan berlakunya wanita bermusafir daripada Al-Hirrah pergi ke Mekah tanpa takut kecuali kepada Allah. Wanita ni seorang-seorang, dia bermusafir daripada Al-Hirrah mari ke Mekah seorang-seorang di akhir zaman. Menunjukkan kata ada wanita bermusafir tanpa mahram dalam keadaan selamat. Kan? Jadi wallahu taala a'lam. Jadi tuan-tuan, secara kesimpulannya, isu larangan wanita bermusafir tanpa mahram ini ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Sebahagian mereka berpegang kepada teks nas yang mengatakan wanita tak boleh kecuali ada mahram. Sebahagian lagi melihat kepada sebab. Maknanya kalau dia selamat, ada grup yang boleh dipercayai, dia boleh pi walaupun tak ada mahram. Saya rincikan juga sedikit. Saya bagi contoh, ulama berbincang tentang wanita pergi haji. Ni bukan umrah ni, haji. Haji pasal apa? Haji ni wajib, rukun. Kan? Umrah tu sunat ya, kan? Ni haji yang wajib ni. Tengok dia kata di sisi mazhab Hanafi, Hanbali, mereka tidak membenarkan wanita muslimah menunaikan haji wajib
Haji yang pertama, melainkan ada mahram. Haji pun tak boleh pergi, mesti ada mahram. Ini pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali. Manakala di sisi mazhab Maliki dan Syafi'i, ini safar mana ni? Ni bukan safar pi Pulau Redang, ni bukan safar pi Singapura ke, pi Hatnyai ke. Ini safar haji ni, safar ibadah, safar wajib. Safar wajib. Di sisi mazhab Maliki dan Syafi'i, harus boleh wanita yang tidak ada mahram untuk pergi haji jika dia telah memenuhi syarat wajib. Dia sihat, dia mampu, dia ada duit, semua syarat haji itu dia dah cukup. Dia cuma tak ada laki, dia cuma tak ada mahram. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Tuan-tuan, haji pi berapa orang? Satu grup pi berapa orang dalam haji tu? Grup jemaah saja dah beratus orang dah satu grup. Tu tak termasuk lagi petugas haji, tu tak termasuk lagi pembimbing haji, ustaz-ustaz lah, pegawai-pegawai, doktor, petugas. Ramai ni. Jadi mereka kata bila ramai ni, selamat tak? Selamat. Memanglah tak ada suami, main dengan siapa kak? Seorang lah. Tapi alhamdulillah lah, kali ni satu kampung saya bawa. Tu dia. Laki tak bawa, tapi satu kampung dia bawa. Kan? Dia bawa makcik dia lah, apa, kawan dia lah, cikgu dia lah, apa, jamaah wanita. Lepas tu pembimbing dan sebagainya. Kan? Nampak? Jadi kalau di sisi mazhab Syafi'i, dia kata kalaulah wanita itu nak pergi haji, kan, nak pergi haji, dia dah cukup syarat dia, dia tak ada mahram, dia boleh pergi dengan syarat dia ditemani oleh wanita yang dipercayai. Jamaah tu, jamaah minas thiqat, daripada orang yang boleh dipercayai lah, dia boleh pergi. Walaupun dia tak berdosa lah, dia tak termasuk dalam larangan tadi, dia terkeluar daripada larangan tadi. Nampak? Okey, kita ringkaskan lagi pula, macam mana pula isu wanita yang nak pergi kepada perjalanan biasa-biasa ni. Nak pergi belajar, nak pergi melancong, nak pergi benda-benda yang tak wajib ni lah, benda harus, benda sunat ni. Dalam hal ni pun para ulama sekali lagi berbeza pendapat. Mereka kata apa? Mereka kata kalaulah dia nak pergi tu dekat. Bini hang pergi mana? Tak ada, tak nampak. Bila ustaz, dia pergi dengan siapa? Maksudnya kalau kita tanya suami dia tak ada lah, bini dia saja pergi. Boleh tak? Di sisi 2-3 mazhab, dia kata kalau dekat boleh lah, kalau tak ada mahram. Jika perjalanan itu dekat, walaupun wanita itu tidak ditemani oleh mahram, di sisi majoriti mazhab dia kata boleh pergi kalau dekat. Tapi kalau jauh, kalau jauh ni tuan-tuan, jauh, dia nak pergi mana ni? Singapura, Australia, Vietnam. Dia kata macam mana ni? Dia telefon, dia kata bini saya ni ustaz nak pergi Vietnam, nak pergi cari tudung kok kangak ni semua yang tak masuk dengan baju. Dia kata ada di Vietnam. Macam mana tuan? Saya tak mau pergi, saya tak boleh pergi Vietnam, saya nak mengaji ni. Kalau pergi Vietnam jahanam, saya tak boleh mengaji. Tapi dia nak pergi cari tudung Vietnam, macam mana? Dia nak pergi dengan siapa? Dia nak pergi adalah package dia 3-4 orang. Okey. Kalau kita tengok perjalanan yang jauh, para ulama sekali lagi berbeza pendapat. Kita perhabis sikit ya, yang ni last. Wanita yang bermusafir jauh, kita balik pada asal tadi, sekiranya perjalanan tersebut selamat, terkawal dari sudut fitnah. Maksudnya dia pergi dengan pengangkutan perjalanan yang selamat, tak ada ruang untuk berlaku benda-benda yang tak elok, aman, maka wanita tersebut boleh bermusafir.
Yang penting perjalanan itu aman, kerana dia melihat sebab larangan tu. Walau bagaimanapun majoriti ulama tetap menganggap bahawa wanita yang bermusafir tanpa hala ni, tanpa sebab ni yang mendesak ni, tetap tidak dibenarkan tanpa mahram, kerana dalil-dalil yang jelas tadi. Jadi saya beritahu benda ni khilaf. Ada sebahagian dia melihat kepada sebab, sebahagian dia melihat kepada nas asal larangan tersebut. Jadi wallahu ta'ala a'lam, kalau ada di kalangan isteri kita, anak-anak perempuan kita yang mereka perlu nak melakukan perjalanan, kita hendaklah melihat kepada faktor-faktor tadilah. Kalau kita boleh pergi hantar, kita pergi hantar. Musafir sampai sana tak apa dah, dia nak musafir tu. Kita kalau kita boleh pergi hantar, kita pergi hantar. Kan dia duduk mengaji di mana kan, apa? Terengganu ke Johor ke apa. Kita nak boleh pergi hantar, kita pergi hantar. Kalau tak boleh pergi hantar, kita pastikan perjalanan itu perjalanan yang aman. Sekurang-kurangnya di sana ada pandangan yang mengharuskan lah, kan? Karena kita nak keluar daripada larangan la tusafir al-mar'ah tadi ni. Jadi itu perbincangan yang boleh kita kongsi pada malam ini. Saya rasa tuan-tuan jelas teks hadisnya, kemudian perbincangan fuqaha tentang sebab musababnya, dan pendapat-pendapat yang ada dalam isu tentang musafirnya wanita berseorangan tanpa ditemani mahram. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat manfaat daripada kuliah ini. Saya sudahi dengan aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.